Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan lagi faktor reka bentuk. Hari ini ialah faktor bahan. Kita bincangkan faktor yang terakhir, iaitu faktor bahan. Ketika membuat pemilihan bahan yang hendak digunakan, pereka bentuk perlu mengambil kira beberapa faktor seperti fungsi, kualiti produk dan kos. Bahan secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu bahan logam dan bahan bukan logam. Penggunaan bahan yang betul adalah penting supaya produk yang direka bentuk dapat berfungsi dengan baik. Rajah 2.10 menunjukkan kategori bahan. Baik, kalau kita tengok rajah di bawah ni, bahan ni terbahagi kepada dua, iaitu bahan logam dan bahan bukan logam. Bahan logam pula terbahagi kepada dua, iaitu bahan logam ferrous dan bahan logam bukan ferrous. Sementara bahan bukan logam ialah seramik, komposit dan juga polimer. Baik, itu ialah bahan kejuruteraan. Baik, kita tengok satu persatu bahan logam ni, ya. Pertama, logam ferrous mengandungi besi sebagai kandungan utama. Ferrous ni bahasa kimia kan. Kalau bahasa kita yang biasa kita guna ialah besi. Merupakan bahan penting dan diguna pakai secara meluas dalam bidang kejuruteraan dan pembinaan. Mempunyai sumber yang banyak dan kepelbagaian penggunaan dari segi sifat mekanikal dan fizikal. Antara kelemahan utama logam ferrous adalah mudah berkarat. Kita tahu besi ni memang mudah sangat berkarat, sama ada dia terdedah pada udara, tambah lagi negara kita ni kan, udara yang lembap, dia cepat dia berkarat. Contoh logam ferrous ialah keluli dan besi tuang. Baik, kita tengok dulu keluli. Keluli ialah campuran utama antara besi dan karbon. Keluli biasanya diklasifikasikan mengikut kadar kandungan karbon. Terdapat dua jenis keluli utama, iaitu keluli alloy dan keluli berkarbon. Baik, keluli ni ialah besi yang dah dicampur dengan karbon. Dia panggil keluli. Ada dua jenis keluli, iaitu keluli alloy dan keluli karbon. Baik, keluli alloy, ya, iaitu keluli tahan karat. Ciri-ciri keluli tahan karat ni dia keras, teguh dan tahan karat. Nama pun dah keluli tahan karat, mestilah dia tahan karat. Kegunaan membuat apa? Singki, sudu, pisau, kuali, turbin gas, tangki air dan sebagainya. Di mana bahan-bahan ni ataupun produk yang dihasilkan daripada keluli ni diperlukan supaya produk itu tidak berkarat. Kedua, keluli berkarbon. Keluli berkarbon rendah. Ada banyak jenis keluli berkarbon ni. Yang pertama ialah keluli berkarbon rendah, di mana kandungan karbonnya kurang daripada 0.15% karbon. Ciri-ciri keluli berkarbon rendah ni lembut, mulur, teguh, mudah dimesin dan mudah ditempa. Apa maksud mudah ditempa ni? Mudah ditempa ni, ditempa tu, tempa tu maksudnya ialah proses pembentukan sesuatu logam dengan kaedah mengetuk. Ini dinamakan tempa. Jadi keluli berkarbon rendah ni dia lembut, jadi dia mudah untuk ditempa. Kegunaan
membuat badan kereta. Kan badan kereta kalau kemek, kita betul balik dengan kaedah mengetuk. Pergi dekat bengkel-bengkel, orang yang membetulkan bahagian-bahagian kemek ni, dia akan ketuk. Membuat kepingan keluli untuk kegunaan. Kepingan keluli ni ada banyak kegunaan. Kalau kita tengok, ada yang buat pipe daripada kepingan keluli. Kalau kamu ada tengok dokumentari lah, macam mana kepingan keluli ni dibuat menjadi pipe yang besar. Macam-macam kegunaan lah kepingan keluli ni. Membuat lantai, kemudian membuat pipe bangunan, jambatan dan tin makanan. Kedua, keluli lembut. Tadi keluli berkarbon rendah, ciri-cirinya lembut. Yang ini namanya keluli lembut, di mana kandungan karbonnya ialah 0.15% hingga 0.3%. Ciri-cirinya kekuatan regangan yang tinggi, kuat dan teguh serta boleh ditempa. Namanya je keluli lembut, tetapi dia mempunyai kekuatan regangan yang tinggi, kuat dan teguh. Kegunaan, dibuat bahan dalam pembinaan bangunan, paip, jambatan, kepingan keluli, bolt, nut dan lain-lain. Baik, yang terakhirnya ialah keluli berkarbon tinggi, di mana kandungan karbonnya 0.7% hingga 1.4%. Ciri-ciri keluli berkarbon ni, dia keras. Keras ni tak boleh dibengkokkan. Kalau bengkok dia patah. Kegunaan digunakan untuk membuat spring. Membuat spring, roda, kereta api dan juga seumpamanya, di mana benda-benda yang memerlukan kekuatan dan kekerasan. Spring, yang buat spring kereta kan, spring lori dan sebagainya, dia memerlukan kekuatan untuk menampung beban. Baik, seterusnya kita lihat pula besi tuang. Besi tuang ni ada beberapa jenis. Yang pertamanya ialah besi tuang kelabu. Baik, besi tuang kelabu ni mempunyai ciri-ciri kekuatan mampatan yang tinggi, kekuatan regangan yang agak rendah, mudah berkarat dalam keadaan lembap dan basah. Ini ialah ciri-ciri besi tuang kelabu. Kegunaan besi tuang kelabu ini adalah untuk membuat paip besar, rangka mesin, kotak gear, komponen enjin dan juga blok enjin. Baik, yang kedua ialah besi tuang putih. Besi tuang putih ni sangat keras tetapi rapuh. Maksud rapuh ni ialah dia kuat tetapi tidak boleh dibengkokkan. Tu maksud rapuh. Kalau bengkok dia patah. Macam keropok lah. Keropok dia tak boleh dibengkokkan. Keropok tu lembut dan rapuh. Bila bengkok je dia patah. Tetapi besi tuang ni dia keras, tetapi rapuh. Keras, kalau dibengkokkan dengan daya yang kuat, dia akan patah. Kekuatan mampatan yang lebih tinggi daripada besi tuang kelabu. Dia mempunyai kekuatan mampatan yang lebih tinggi daripada besi tuang kelabu. Tahan karat dan lebih tahan geseran. Kegunaan dalam pembuatan komponen seperti bearing dan gear. Ini bearing dan gear ni benda yang bergerak, selalu bergeser kan. Jadi untuk membuat komponen ni mestilah satu bahan yang lebih tahan pada geseran. Jadi bahan yang sesuai ialah besi tuang putih.
Yang ketiga ialah besi tuang tempawan. Baik, ciri-ciri besi tuang tempawan ni ialah mulur dan mudah di mesin. Sangat keras dan tidak rapuh. Kekuatan regangan yang tinggi. Kegunaan untuk membuat aci engkol, roda, takal, radiator, rivet, gasket dan sebagainya. Baik, tadi ketika kita membincangkan sifat-sifat bahan ni tadi, ciri-ciri bahan ni, kita ada bertemu dengan istilah-istilah seperti kekuatan, kemuluran, kerapuhan kan. Jadi kita lihat pula sifat-sifat mekanikal logam. Apa dia kerapuhan, ketempaan, kemuluran, keanjalan, kekuatan, kekerasan dan keteguhan. Baik. Yang pertama ialah kerapuhan. Ini sifat mekanikal logam. Kerapuhan iaitu kecenderungan sesuatu logam untuk patah, mudah pecah atau retak apabila dikenakan hentakan atau ketukan. Kedua, ketempaan, iaitu kebolehan logam dibentuk melalui kaedah tempaan dan ketukan. Yang ini dia ada dua kaedah. Ketukan, kita ketuk. Tempaan ni boleh kita panaskan dulu logam tu, kemudian diketuk untuk dibentukkan. Itu maksud tempaan. Kemudian kemuluran, iaitu kebolehan sesuatu logam untuk menegang tanpa putus atau pecah apabila ditarik. Besi ni kita tarik, dia meregang. Dia meregang atau memanjang sedikit. Ada had dia lah, memanjang sedikit. Kemudian dia tak putus. Itu dimaksudkan kemuluran. Seterusnya ialah keanjalan, iaitu keupayaan suatu logam untuk kembali ke bentuk asal selepas mengalami perubahan bentuk akibat tekanan atau daya yang dikenakan. Anjal. Kita ubah dia, bentuk dia dengan satu daya. Contohnya kita bengkokkan. Bengkokkan, tetapi dia kembali balik dalam keadaan asal dia. Apabila satu daya tidak dikenakan lagi. Ini dinamakan keanjalan. Kemudian kekuatan. Kekuatan suatu logam menahan beban atau daya tanpa perubahan bentuk. Kekuatan ni ialah logam tu dia mampu menahan beban, menahan daya tanpa berubah. Tanpa berubah bentuk dia. Kalau dia berubah jadi bengkok ke kemek ke, itu bukan kekuatan nama dia. Kemudian kekerasan. Keupayaan suatu logam menahan perubahan kekal akibat oleh daya luar. Dia tak boleh berubah bentuk kekal. Apabila dikenakan daya, ini kekerasan nama dia. Kemudian yang terakhir ialah keteguhan, iaitu keupayaan logam untuk mengekalkan kekuatan asal walau berlaku perubahan bentuk yang kekal. Sifat ini berlawanan dengan kerapuhan. Dia boleh diubah bentuk dia, tetapi kekuatan dia tak berubah. Ini ialah keteguhan. Baik, setakat itu dulu untuk kali ini. Yang ini kita tak habis lagi bahan ni. Belum habis lagi perbincangan kita. Kita bincang di video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.